Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di dalam daurah hadis anjuran Masjid UTM bersama dengan Pusat Tahfiz Darul Hafizin, yang mana kita akan sama-sama mendalami dan mengkaji daripada kitab hadis Matan Arba'in Nawawiyah ataupun kitab 40 hadis Imam An-Nawawi. Maka Masya Allah Tabarakallah, daripada hadis-hadis yang kita bacakan dalam sesi beberapa pertemuan ini, mudah-mudahan dengan itu dapat kita amalkan dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Seperti mana kita menyambut Maulidur Rasul, bukan hanya kita menyebut kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW hanya dengan kata-kata, tetapi mestilah kita zahirkan dengan perbuatan kita, dan di antaranya kita amalkan daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, insya-Allah. Semoga Maulidur Rasul kali ini menjadi satu sambutan yang akan melekat ke dalam jiwa, hati, sanubari serta kehidupan kita, mencontohi akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW dan mengikuti Nabi sepanjang hayat kita. Para penonton yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita membacakan hadis yang mana disebutkan daripada seorang sahabat Rasulullah SAW yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, iaitulah sifat malu. Maka seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Mas'ud Uqbah bin Amru Al-Ansari radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Dalam hadis ini, yang merupakan hadis yang diceritakan oleh seorang sahabat bernama Abi Mas'ud Uqbah bin Amru, seorang sahabat yang merupakan sahabat yang berada di Madinah. Mereka digelar sebagai golongan Ansar. Maka sahabat ini menceritakan pada satu hari Rasulullah SAW memberitahu kepada sahabat-sahabatnya berkaitan dengan satu kalimah yang selalu disebutkan oleh Rasul-Rasul yang terdahulu. Maka Nabi SAW menyatakan bahawasanya setengah yang didapati manusia daripada perkataan Nabi-Nabi yang terdahulu, artinya Rasul-Rasul sebelum daripada Nabi Muhammad SAW diutuskan, seperti contoh Nabi-Nabi daripada zaman Nabi Adam AS, kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, seterusnya sampailah zaman Nabi Musa, Nabi Isa, dan sehinggalah tiba kepada zaman Nabi Muhammad SAW. Ramai di kalangan Rasul-Rasul yang terdahulu menyatakan kepada umat mereka ataupun kaum mereka dengan perkataan ini, iaitulah idza lam tastahi fasna ma syi'ta, yang merupakan maksudnya di dalam bahasa Melayu, iaitulah apabila kamu tidak merasakan malu, maka kerjakanlah atau buatlah apa yang kamu suka. Jadi ini macam kasar sikit, orang utara kata, untuk memberikan satu impak di dalam jiwa-jiwa kita manusia yang sepatutnya memiliki sifat malu di dalam diri kita. Sebab itu orang-orang beriman, di antara sifat keimanan kita dan bagaimana ciri-ciri orang beriman itu adalah pada sifat malu mereka. Sebab itu bila kita sebutkan tentang sifat malu, ia adalah berkaitan dengan perbuatan, percakapan serta perkara-perkara yang dilakukan dalam kehidupan manusia yang seharusnya tidaklah melakukan perkara yang merendahkan diri, maruah serta martabat seorang manusia itu. Sebab itu baginda Nabi SAW menyatakan, Rasul-Rasul yang terdahulu pernah menyebutkan kepada kaum mereka, jika kamu tidak ada rasa malu, maka buatlah seperti mana yang kamu kehendaki. Berarti seakan-akan Rasul itu memberikan satu teguran yang keras, bahawa kalau kamu seorang manusia yang mana diberikan oleh Allah Ta'ala dengan akal fikiran, yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan penglihatan, pendengaran serta kejadian yang begitu sempurna, sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya
telah dijadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian susunan keadaan. Maka Masya Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran juga, Allah kurniakan kita, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَالْأَفْئِدَةِ. Allah jadikan dengan kita memiliki sistem pendengaran kita, sistem penglihatan kita, serta jantung hati kita untuk kita gunakan bagi kita berfikir dan melakukan perkara bermanfaat selama hidup di muka bumi Allah Ta'ala. Tetapi kalau ada manusia yang dikurniakan dengan nikmat-nikmat ini, bahkan manusia adalah cipta yang terbaik di sisi Allah Ta'ala, nak buat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah atau perkara-perkara yang merendahkan maruahnya, maka itu adalah teguran Rasul seterdahulu, termasuklah Nabi Muhammad SAW, untuk mereka rasa malu dan berhenti daripada melakukannya. Oleh kerana demikian, bila kata hadis tadi, bila kita sebutkan, seakan Rasulullah SAW nak mengajak kita untuk memikirkan kembali bahawa dengan semua nikmat yang Allah bagi, maka sepatutnya kita menjadi hamba Allah yang taat perintah-perintahnya, yang merasa malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah, sedang Allah telah mencipta kita dengan ciptaan yang terbaik. Maka sifat malu mestilah ada pada diri orang beriman itu, iaitu dia malu untuk melihat benda-benda yang dimurkai oleh Allah contohnya. Jadi dalam keadaan nikmat yang telah Allah bagi banyak kepada dirinya, kemuliaan yang telah Allah kurniakan kepada diri manusia itu, dia rasa malu nak tengok benda-benda yang diharamkan oleh Allah, benda-benda yang mana ia akan membangkitkan syahwatnya, benda-benda yang begitu dia rasa malu nak tengok, sebagaimana Allah melarangnya dan Rasulullah SAW telah pun melarangnya. Begitu juga agama tidak membenarkan kita melihat sesuatu perkara yang mana melihat kepada perkara yang disebutkan membatasi kepada kebaikan. Maka disebutkan benda-benda begini, dia malu nak tengok. Pendengaran pula, dia malu nak dengar benda-benda yang tak elok. Disebutkan dengan penglihatannya, pendengaran dijaga dengan melihat dan mendengar perkara-perkara yang baik. Percakapannya pula malu untuk dia memaki hamun atau berkata benda-benda yang menyakitkan orang lain. Maka begitulah juga perbuatan pada tangannya, pada kakinya. Rasa malu dia untuk membuat benda-benda yang mungkar dan perkara-perkara yang tidak baik. Maka begitu juga kakinya malu untuk melangkah ke tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah dan tidak dihalalkan dalam agama. Maka inilah antara ciri-ciri malu yang Nabi SAW maksudkan. Maka kalaulah seseorang itu tidak ada perasaan malu, maka buatlah apa yang dia nak. Artinya Rasulullah nak beritahu, kalaulah kamu tidak segan, tidak ada rasa malu. Kerana dalam agama, al-haya'u minal iman disebutkan bahawa malu itu adalah sebahagian daripada keimanan seseorang. Maka orang yang beriman pasti dia rasa malu nak buat benda-benda yang merendahkan martabat dan maruahnya, perkara-perkara yang memalukan, maka dia menghindarkan diri daripadanya. Maka seakan-akan kalaulah seseorang itu buat juga, macam Nabi ni nak beritahu, pergilah, buatlah apa yang nak buat. Contohnya macam tu. Nak beritahu kata macam Nabi ni tak nak dah, maknanya apa, duduk dengan dia, tak nak dah kasihi dia. Kan kita rasa macam orang kata apa, terasa sangat. Kalau contohlah macam mak kita kan, bila kita buat satu benda yang tak berapa nak baik, mak cakap jangan buat lagi lepas ni. Kita buat lagi, mak cakap jangan buat lagi. Lah bila kita buat, dia kata buatlah, apa nak buatlah. Macam seakan-akan menyakiti dan juga menjadikan rasa orang kata apa, kecewa kepada mak kita. Maka kalau kita sebagai anak, ayah atau mak kita sebut macam tu, mestilah kita akan rasa terkilan ataupun sedih, dan kemudian kita akan balik memperbaiki diri kita. Apatah lagi kalau Rasulullah SAW yang menyatakan hal sedemikian. Maka sebab itulah apabila kita jadi seorang mukmin, bahkan umat Nabi Muhammad SAW, kita sentiasa jaga perbuatan, perkataan kita serta seluruh anggota tubuh kita dari melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah kita. Oleh kerana demikian, seakan-akan apabila Nabi kata kalau kamu tak malu kamu buat, macam Nabi SAW artinya nak tinggalkan kita. Allahu Akbar. Maka kita mestilah rasa takut, rasa sedih dan rasa terkilan dengan perbuatan kita. Maka sepatutnya dalam kehidupan kita, seganlah kita untuk buat perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Malulah kita untuk buat perkara-perkara yang menjatuhkan maruah kita. Bahkan jauhkanlah diri kita dari perkara-perkara yang menjatuhkan kemuliaan kita sebagai khalifah Allah Ta'ala
serta hamba Allah yang Allah jadikan di muka bumi ini. Oleh kerana demikian, para penonton dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk akhirnya, mari sama-sama kita didik diri kita untuk memiliki sifat malu yang tinggi daripada melakukan perbuatan dan perkataan yang merosakkan atau menurunkan martabat serta darjat kita sebagai orang beriman. Maka sebagai orang beriman, Nabi SAW selalu mengajar kita untuk hanya berkata perkara yang baik sahaja ataupun hanya berdiam diri, dan kemudian menggunakan penglihatan, pendengaran kita pada jalan kebaikan. Kita mesti nak hati yang baik. Hati yang memiliki sifat malu adalah hati yang dicintai, hati yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dipanggil sebagai qalbun salim, hati yang sejahtera daripada penyakit-penyakit seperti takabur, sombong dan lain-lainnya, dan hati yang sejahtera kerana terisi sifat-sifat mahmudah, sifat yang baik seperti sabar, malu dan sebagainya. Maka kalau kita nak hati yang baik, hati yang memiliki sifat-sifat mahmudah ini, maka kita mesti berusaha, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dengan menjaga 3 perkara. Pertama, jagalah penglihatan kita dengan melihat perkara-perkara yang disukai dan diredai oleh Allah. Apa di antaranya? Kita melihat, iaitulah Al-Quran, kita membacanya. Kita melihat sesuatu bukti dan tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, di daratan, di lautan, lalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat perkara-perkara yang diredai oleh Allah Ta'ala dan meninggalkan perkara yang dimurkai oleh Allah. Keduanya, jauhkan pendengaran kita, kata Imam Ghazali, dari mendengar sesuatu yang melalaikan dan perkara-perkara yang akan menyebabkan hati kita menjadi keras. Maka jauhkanlah daripada muzik-muzik yang melekakan, tetapi banyaklah kita mendengar sesuatu yang mengingatkan kita kepada kebaikan serta mengingatkan kita tentang akhirat dan juga mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala percakapan kita, jauhkanlah yang ketiganya daripada menyebut perkara yang tidak baik, perkara yang kotor, seperti caci maki dan sebagainya, kita elakkan, dan sebutlah perkara yang baik saja. Mudah-mudahan dengan itu, daripada 3 sumber ini kita menjaganya, Allah akan memberi kekuatan untuk kita dipelihara hati kita menjadi hati yang sejahtera. Dengan itu kita memiliki sifat mahmudah yang besar, antaranya sifat malu, antaranya sifat sabar, antaranya sifat rahmah, kasih sayang, dan juga memiliki sifat-sifat yang mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.